Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Saya tahu saya dah lama sangat tak upload apa-apa video. Oh, by the way, korang jangan terkejut sangat bila tengok saya macam ni. Tengok saya macam macam kembang semangkuk kan sekarang ni. Okay, saya rasa korang tahu kok kenapa saya dah lama tak upload apa-apa video. Sebab saya ada update saya ada upload latest video yang menunjukkan yang saya pregnant. Yang sekarang alhamdulillah saya dah pun syarat sekarang ni, cuma tunggu menanti hari untuk melahirkan saja. Untuk pengetahuan korang, hari ni merupakan hari due date saya, tapi saya belum beranak lagi. Saya belum beranak lagi. Ya, saya tunggu je bila baby saya comel ni nak keluar kan. So dia macam dia tak nak keluar lagi. Tak apalah, doktor pun masih bagi saya time, bagi saya tempoh lagi untuk bersalin. So kita tunggu je lah kan. Okay, without wasting any time, seperti yang korang tengok dekat tajuk video saya ni, untuk bakal-bakal ibu yang nak ambil tahu pasal yang perlu dibawa dalam beg hospital. Ini tapi ni version saya tahu. Saya nak disclaimer awal-awal. Barang ni atas research saya, dan saya tanya pengalaman mak saya tanya pengalaman kawan saya yang mana pernah mengandung. Dikatakan sebenarnya situasi berbeza tengah COVID kan. So dia punya situasi mungkin berbeza. Kita tak boleh lama-lama dekat hospital tu. Jadi saya dah buat keputusan bawa seberapa minimum yang boleh ke hospital. Sebab saya tak nak bawa banyak-banyak barang. Saya tak nak membazir. Saya tak nak ada barang yang saya tak guna tapi saya bawa. Tapi tak tahulah, rasa kita kan perempuan kan. Kalau yang perempuan tahulah. Oh, by the way, sebelum tu saya nak bagi tahu saya beranak kat mana ya. Saya dah decide untuk beranak dekat hospital kerajaan, which is Hospital Besar Melaka. Macam saya tahu kalau hospital kerajaan ni kita tak boleh nak macam terlalu lengah-lengah kan. Everything kena cepat. Sebab ramai lagi pasien lain. Untuk hospital swasta saya tak pasti. Okay, tanpa melengahkan masa, mari kita tunjuk barang apa yang saya bawa. Okay, first of all saya nak beritahu kat korang, saya bawa 2 beg penting. Iaitu beg yang pertama adalah beg, apa orang panggil ni? Tote bag. Ni tote bag. Okay, bag ni saya bawa untuk barang-barang saya, barang-barang keperluan, barang yang saya perlukan sepanjang dekat dalam ward tu lah. Jadi kita tengok apa dekat dalam ni. Okay, disebabkan saya malas nak edit tulisan tu, jadi saya voice cover je. Minta maaf awal-awal kalau background saya bising. Yang ni adalah plastik sampah. Memang saya gunakan untuk buang pad. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pack. Jadi kita tunjuk satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jom kita tengok dalam ni. Okay, ni beg kecil. Dalam beg kecil ni saya letak barang kecil-kecil je lah. Barang ni macam barang gadget, barang penting. Sebenarnya semua benda penting. Beg yang warna biru ni ada earphone, ada cash sikit. Sebenarnya cash ni tak perlu pun sebab suami korang yang kena bayar nanti. Okay, ada IC untuk pendaftaran. Lepas tu ada kepala charger dan kabel untuk cas phone. Dekat ward memang setiap katil ada switch untuk cas phone, tapi kadang-kadang saya tak larat. So saya memang bawa power bank untuk cas phone. Comel kan? Jimat ruang pula tu. Kita beralih kepada pack yang kedua, merupakan dokumen penting dan barang random yang perlu.
Pertama kali adalah satu extra bag ziplock yang saya gunakan untuk letak baju kotor saya. Seterusnya yang paling penting sekali adalah Allah, bunyi apa tu. Inilah dugaan nak buat voice cover. Sabar je lah. Okey, buku pink sebab kita nak beranak. Seterusnya satu salinan sijil nikah. Sebenarnya ni tak diperlukan pun, tapi saya prepare je sebab kat dalam buku pink saya tu dah ada satu salinan sijil nikah. Dekil betul saya nak bawa lagi. Okey, lepas tu face mask dan hand sanitizer. Pack yang seterusnya merupakan pack favourite saya, tapi pack ni lah paling saya tak terusik sebab saya kena puasa. Sebab apa puasa? Sebab saya kan operation. Jadi saya kena puasa selama 6 jam sebelum operation. Jadi tak terusik makanan ni. Selepas operation tu pun saya tak ada selera nak makan. Tapi saya alas perut dengan kurma sebagai tambah tenaga. So sangat bagus kurma ini. Okay? Pack yang keempat pula saya gunakan untuk isi telekung. Beralih kepada pack yang kelima, iaitu pack pakaian pulang. Pakaian yang saya nak pakai waktu balik iaitu tudung sarung, kain batik pemberian kawan saya, terima kasih Ika. Lepas tu baju cardigan yang berbutang. Tudung pula saya dah siap sediakan blus supaya tak kelang kabut nanti. Pack yang terakhir adalah barangan mandian dan skincare. Ada cermin, ada berus gigi, apa lagi, macam-macam lah. Tapi itulah beria bawa semua ni bukan saya pakai pun. Saya pakai yang basic je. Sebab dah tak larat sangat. Oh, untuk barang mandian dan skincare saya dah isi siap-siap kat dalam kontainer kecil macam nak pergi travel ni supaya senang nak dibawa. Saya juga ada bawa minyak panas, minyak angin dan nipple cream. Tapi saya tak terpakai pun. Kalau korang nak bawa boleh, tak ada masalah. Okey, yang kedua saya bawa beg galas. Tada! Yang ni. Dalam beg galas ni ada barang-barang termasuk barang saya, barang baby. Nanti saya share apa yang ada kat dalam beg ni. Okey, mari kita tengok beg galas penuh dan padat ni. Firstly adalah termos air yang bersaiz comel ni untuk isi air panas sebab kita dah tak boleh minum air sejuk, dah start pantang. Dekat ward hari tu ada nurse yang ditugaskan untuk refill air disebabkan kita lepas bersalin tak boleh renyah. Jadi mereka akan tanya beberapa kali dalam satu hari sama ada kita nak air ke tak. So kita just prepare lah botol dan termos macam ni. Okay, next adalah barang yang saya rembat daripada adik saya. Bukan rembat, saya pinjam daripada adik saya, iaitu sudu dan garfu serta straw. Straw tu saya rasa tak function sebab saya tak pakai. Yang ni jangan lupa, kalau lupa kita terpaksa makan guna tangan. Hospital memang ada sediakan tapi limited dan tak banyak. Untuk jaga SOP dan hygiene, better kita prepare sendiri. Okay? Seterusnya adalah cawan. Cawan saya pilih yang macam ni, yang boleh lipat-lipat foldable dan ada penutup supaya tak tumpah. Macam-macam. Yang ni saya beli kat Shopee je. Saya juga bawa 2 wipe tisu, tisu basah untuk tukar pampers baby ataupun nak gunakan untuk lap-lap sebarang kekotoran ke. Mari-mari kita tengok apa yang padat sangat dalam beg tu. Ya Allah, hai. Okey, seperti yang anda lihat, setiap pack ni saya dah label siap-siap. Dalam beg ni ada 6 pack. Jadi mari kita tengok satu persatu. Beria label. Bagi saya label dan pack macam ni sangat bagus. In case kita dalam keadaan kelang kabut, kita dah nampak label tu, kita dah boleh terus angkat barang yang kita nak. Tetapi kalau nak susun balik, nak letak balik dalam pack tu dah jadi malas dan tak tersusun. Pack yang pertama adalah extra pampers. Dalam ni tak silap saya ada 10 pieces pampers newborn. Extra pampers ni sangat-sangatlah diperlukan disebabkan saya kena stay lebih daripada sehari dekat hospital. So memang sangat berbaloi saya bawa ni. Okay, next pack. Saya dah label siap-siap barang apa. Barang ni more kepada barang pakai buang, iaitu pad, panties dan breast pad. Barang ni pun saya sangat memerlukan di hospital, jadi saya memang prepare extra.
Okey, seterusnya adalah linen biru. Okey, linen biru ni memang sangat penting, which is ni adalah pelapis alas katil untuk mengelakkan kebocoran darah nifas kita tu tembus ke katil. Apa yang saya perasan selepas saya operation tu, memang hospital sediakan pelapis ni, tapi tu untuk awal permulaan je. Selepas tu kita disediakan pelapis alas kain. Saya lagi prefer yang ni sebab dia pakai buang dan senang nak ganti. Next pack yang seterusnya adalah labor room. In fact, saya tak terguna pun semua barang yang dekat dalam pack ni sebab saya tak masuk labor room, saya terus ke operation room. Tapi tak apa, saya tunjuk apa yang saya gunakan. Dalam ni ada pad, ada panties pakai buang, saya memang gunakan ni. Lepas tu ada pampers baby, ada baju baby serta seluarnya sekali. Lepas tu ada barut baby. Barut baby ni jenis yang lekat-lekat tu, so dia instant lah. Lepas tu ada booties, ada mitten, ada topi baby, ada tuala kecil, ada sweater ataupun kain bedong baby. Okey, overall barang yang tak digunakan dalam ni adalah barut baby, seluar baby, mitten, button pula, booties, booties baby. Sebab nurse just minta baju baby, pampers baby, topi baby dan sweater sahaja. Tuala kecil tu saya prepare bawa untuk lap apa-apa ke. Next pack adalah mommy things, iaitu barang saya sendiri. Ada breastfeed bra sejenis clip macam ni, so senang nak singkap terus je direct ke baby. Saya bawa 2 pieces. Satu tuala mandi, 2 pieces stocking dan satu kain batik. By the way, tak perlu pun nak bawa baju sebab dekat hospital kerajaan memang akan sediakan baju untuk pregnant mom yang warna pink polka dot putih tu. Minta berapa banyak helai pun tak ada masalah pun. Okey, last pack iaitu going home. Dalam pack ni ada baju baby untuk balik. Macam biasa kat dalam pack ni mesti ada yang pakai, ada yang tak pakai. Jadi saya akan beritahulah. Ada topi baby, ada booties and mitten, ada barut yang lekat-lekat macam ni. Lepas tu ada pampers baby, ada baju baby dan selimut baby. Yang ni sejenis yang ada hoodie sekali, so dia boleh tutup kepala baby. Okey, barang yang saya pakai adalah topi baby, pampers baby, baju baby dan selimut baby sahaja. Yang lain-lain saya tak terpakai pun. Bukan tak terpakai, saya memang tak pakai pun sebab ini terpulang going home. Korang nak pakaikan baby apa-apa ke tak kisah, asalkan baby tu tak terlalu terdedah dan tak terlalu panas. Okey, tu antara 2 beg yang penting saya bawa. Tapi ada tapi tau. Contoh macam ada barang yang tak mencukupi ataupun tak apa-apa nak yakin nak bawa ke sana bawa. Takut barang tu macam dah habis ni, macam mana ni. Jadi saya prepare satu beg extra, which is beg extra ni saya akan tinggalkan kat dalam kereta suami saya. Kalau saya perlukan, saya akan panggil suami saya untuk bawa beg ni lah, keluarkan je dekat dalam kereta. Saya takkan bawa beg ni bersama dengan saya sebab saya akan bawa 2 je. Time tu mungkin saya dah tak larat ke apa kan, just bawa 2 beg je. Saya bawa 1 beg. Dah. Ni kira beg extra lah. Saya tinggalkan kat dalam kereta. Kalau saya perlukan baru saya ambil. Kalau saya tak perlukan, saya tak ambil pun. Saya tak payah bawa. Gitu. Okay, here we go. Mari kita tengok beg extra ni. Dalamnya ada 4 beg. Mari kita tengok satu persatu. Firstly adalah breast bag. Saya letak je kat tepi poket kecil tu. Saya risau kalau tak mencukupi. Tapi sebenarnya cukup je. Saya je yang gelabah. Selepas dah 1 hari duduk kat hospital, saya memang minta suami saya bawa beg extra ni. Sebab saya kena duduk lama. Tak adalah lama sangat. Just 3 hari je. Okay, beg yang pertama adalah extra pampers baby lagi. Beg yang kedua adalah linen biru. Beg yang ketiga adalah breast pump. Okey, dalam ni ada beg susu, which is lepas pump kita boleh simpan kat sini. In fact, kalau beranak dekat hospital kerajaan, memang diorang takkan benarkan kita bawa botol susu sebab mereka galakkan breastfeed je kat baby. Tapi kenapa saya bawa breast pump? Sebab saya ada problem sikit nak bagi susu dekat baby, tapi itu benda biasa selalu berlaku pada new mom. Lepas tu saya punya kolostrum agak lain daripada lain. Bunyinya pelik kan? Itulah kejadiannya. So breast pump ni sangatlah penting bagi saya pada waktu tu sebab saya masih tak reti lagi nak direct feeding ke baby. Jadi susu saya susah nak keluar. Tapi kalau korang tak ada masalah dalam direct feeding baby ni, korang boleh je skip, tak payah bawa breast pump ni. Bawa penuh beg je nanti. Kesimpulannya, ilmu penyusuan sebelum bersalin adalah sangat penting. Okay, take note mami.
Okay, last pack adalah Baby Ezra. Okay, dalam pack ni secara jujurnya saya tak menggunakan apa-apa pun. Tapi korang better prepare je bawa lebih, okay? Jom kita tengok satu persatu. Firstly adalah pad mak dia. Tiba je ada pad mak dia. Nampak tak mak dia ni gelabah takut tak cukup. Lepas tu ada pampers baby, ada kain barut baby, sweater. Sweater ni sejenis instant. Ada kain lampin baby, ada booties and mitten, ada topi baby dan baju baby. Saya ulang balik tau, saya tak terguna pun semua ni, tapi better kita prepare je. Total dia adalah 3 beg, tapi 2 beg penting. So itu saja hospital bag saya, barang-barang yang saya bawa ke hospital. Saya akan update kot kat dalam komen ke ataupun dekat dalam description. InsyaAllah kalau saya dah selamat melahirkan anak, saya akan beritahu barang apa yang saya perlu, barang apa yang saya gunakan, barang apa yang saya tak gunakan. InsyaAllah, doakan saya. Saya sebenarnya takut ni, nervous. First time kan. Lepas tu saya tak tahu lagi saya ni beranak normal ke secara caesar, sebab saya ada a little bit problem lah. Tapi orang kata problem tu masih boleh diatasi. Tu pun untuk kebaikan saya dan baby, insyaAllah. Kalau korang nak tahu pasal apa, insyaAllah saya akan share dekat next video lah. Tak boleh dalam video ni. Video ni saya nak memang khas untuk barang hospital apa yang saya bawa. Bakal ibu yang dekat luar sana yang macam saya, first timer ni, I wish you all good luck. Dah tahap ni memang kita kena banyak berzikir, berselawat, and then kita kena berserah diri lah. Tak boleh nak buat apa. By the way guys, thank you so much. Korang still lagi ada yang subscribe saya, still lagi ada yang nak view video saya. Walaupun saya dah lama sangat tak upload video, saya memang macam sepanjang pregnant ni saya memang tak nak. Tapi Alhamdulillah, I'm back with another video. Dan doakan saya ya. Itu saja daripada saya. Apa-apa pun, stay safe, jaga diri. Okay. Assalamualaikum.